Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam siri yang ke-137 daripada pembacaan kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan kita pun telah tiba pada riwayat yang ke-2200, yang mana pada riwayat yang ke-2200 menceritakan bahawa penyaksian yang baik ataupun yang buruk orang yang masih hidup kepada jenazah, maka itu adalah penyaksian yang diterima oleh Allah. Jika orang yang masih hidup berkata tentang jenazah yang telah meninggal dunia dia baik, maka mudah-mudahan dia dikira baik di sisi Allah. Sekiranya disebut sebagai dia adalah orang yang tidak baik, maka akan diambil kira sebagai orang yang tidak baik di sisi Allah. 2200 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, murra bi janazatin, telah melewati satu jenazah, fa usniya 'alaiha khaira, maka telah dipuji atas jenazah tersebut dengan kebaikan. Maka para sahabat berkata, orang ni baik, orang ni bagus, orang ni baik, orang ni bagus. Maka Nabi SAW pun bersabda, wajabat, pastilah, telah wajib, pastilah. Nabi SAW bersabda begitu. Wa murra bi janazatin, dan kemudian lewat pula jenazah yang lain, fa usniya 'alaiha syarra, maka telah disebutkan ke atas jenazah tersebut dengan keburukan. Orang ni tak baik, orang ni begini, orang ni begitu dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun bersabda, wajabat, wajib, telah pasti, wajib, telah pasti, sebanyak 3 kali. Maka Umar bin Khattab yang berada di situ telah bertanya, fidallaka abi wa ummi, aku tebus untukmu ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Murra bi janazatin, telah melewati satu jenazah dan dipuji ke atasnya dengan kebaikan, maka dikau telah bersabda wajabat, telah wajib dan telah pasti. Wa murra bi janazatin, dan kemudian lewat pula satu jenazah, fa usniya 'alaiha syarra, maka disebutkan ke atasnya keburukan. Fakulta, maka Tuan telah berkata, wajabat, telah pasti, telah wajib sebanyak 3 kali. Maka Nabi SAW pun menerangkan, man asnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah, barang siapa yang kamu puji ke atas jenazah tersebut dengan kebaikan, wajiblah untuk jenazah tersebut syurga. Wa man asnaitum alaihi syarra, dan barang siapa yang kamu sebutkan ke atasnya keburukan, wajabat lahun nar, wajiblah ke atasnya neraka. Sabda Nabi SAW lagi, antum, kamu adalah syuhadaullah, saksi-saksi bagi pihak Allah di atas muka bumi. Dan Nabi ulang ini sebanyak 3 kali. Antum syuhadaullahi fil ardi, antum syuhadaullahi fil ardi, kamu adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Lihat pada baris yang ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang ke-35, pada baris yang ke-5. Kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis istihbabu taukidil kalam, maka hadis ini menunjukkan sunnah untuk dalam percakapan seseorang itu dia mengulang-ulang nak menunjukkan benda tersebut penting. Maka Nabi SAW bila bercakap dengan para sahabat, kadang-kala kita nampak tadi sampai 4 kali Nabi SAW ulang. Contohnya perkataan wajabat, contohnya perkataan syuhadaullahi fil ardi, Nabi ulang sampai 3 kali.
Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa amma ma'nahu. Maka maksud daripada ungkapan sabdaan Nabi yang kita baru baca tadi ada dua pandangan. Ahaduhuma, yang pertama, anna hadha sana'a bil khairi liman usni alaihi ahlul fadal. Maka apa pujian yang baik adalah bagi orang yang pada waktu itu memang benar-benar baik. Wa kana sana'uhum mutabiqan li af'alih. Lalu apabila pujian manusia bertepatan dengan amal perbuatan dia, maka jadilah ia daripada kalangan ahli syurga. Maka itu penerangan yang pertama. Wasani, yang kedua, wa huwa sahihul mukhtar, dan inilah sebenarnya pandangan yang sahih dan terpilih, annahu ala umumih, bahawa pujian ini adalah secara umum. Wa anna kulla muslimin mata, lalu mana-mana orang Islam yang meninggal dunia, fa'alhamallahu ta'ala, maka Allah akan mengilhamkan kepada manusia pada waktu itu sama ada memujinya, maka itu menjadi dalil, kana zalika dalilan ala annahu min ahlil jannah, bahawa dia adalah daripada kalangan ahli syurga. Sawa'un, walaupun perbuatan zahirnya pada waktu itu menunjukkan bertentangan daripada syurga untuk dia, walaupun zahir, tapi majoriti ramai orang, dia ni baik, dia ni bagus, dia ni baik, dia ni bagus, walaupun perbuatannya kata Imam Nawawi bertentangan daripada sikap zahir dia, kerana mungkin ada amalan-amalan tersembunyi yang manusia tak tahu tentang dia. Kemudian sabda Nabi kemudian kata Imam Nawawi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebentar. Okey. Pada baris yang ketiga bawah tu, at-taufiqu bainar riwayatain, jumpa tak? Okey. Maka hadis ini menerangkan kalaulah jenazah itu tak baik dan ada orang mengatakan dia tak baik, maka kata Imam Nawawi, hadis ini yang kita baru baca secara zahirnya bertentangan dengan larangan hadis yang ada larangan bahawa tidak boleh mengata buruk tentang jenazah. Maka seolah-olah bertentangan finnahyi an sabbil amwat. Fal jawab, maka jawapannya adalah annan nahya, bahawa hadis-hadis yang melarang daripada mencela orang yang meninggal dunia adalah pada waktu itu hadis pada selain daripada orang munafik ataupun musuh Islam ataupun orang yang terang-terangan melakukan dosa besar dan juga seumpamanya. Maka orang-orang ini tak ada masalah untuk kita bercakap sesuatu yang tak elok tentang amalan dia waktu hidup. Kenapa? Supaya litahzir, pada baris bawah tu, untuk memberi peringatan, min tariqatihim, jangan ada orang yang mengikuti jalan mereka, wa minal iqtida'i bi atharihim, jangan ada orang yang mengikuti cara hidup mereka yang pada waktu itu melakukan dosa-dosa besar. Maka sebab itu tak ada masalah untuk orang yang memang terang-terangan melakukan dosa besar ataupun golongan munafik ataupun golongan yang musuh Islam secara terbuka untuk mengatakan keburukan mereka supaya orang tidak mengikuti dan tidak berpandukan kepada sikap dan perbuatan mereka. Jelas ke jelas? Baca hadis laju sikit. 2201 ni baca sampai habis. Ahlan-ahlan kepada Ujang Bita, Fatimah Samsuddin, Izzy Aish, Ruby, Dede dan juga sahabat-sahabat lain di ruangan Facebook, di ruangan TikTok. Ahlan-ahlan juga Hakim Zul dan juga sahabat-sahabat yang bersama. Mudah-mudahan adanya manfaat dan kebaikan. Okey, kita dah tiba riwayat 2202 daripada Sahih Muslim. Baca sanad dia. Ini nak menerangkan ada manusia yang mana bila dia meninggal dunia dia beroleh kerehatan. Ada manusia bila dia meninggal dunia bermula azabnya kerana ketika dia hidup dia telah menyakiti, mendatangkan mudarat kepada makhluk yang lain. Terus baca sanad dia. Daripada Abu Qatadah Rabi'i radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW murra telah melewati pada baginda bi janazatin satu jenazah.
Satu jenazah telah melewati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustarih, orang yang sedang berehat, mustarih. Wa mustarah, dan ada jenazah yang pemergian dia mendatangkan kelegaan, kerehatan pada makhluk. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud Tuan al-mustarih, orang yang berehat, wal mustarah, dan orang yang makhluk berasa lega dengan kematiannya, makhluk pada waktu itu berehat daripada kematian dia. Maka Nabi SAW bersabda, al-abdul mu'min, orang yang beriman, yastarihu, akan mula berehat apabila datangnya kematian, min nasabid dunya, daripada segala keletihan dunia. Dia akan berehat bila datangnya kematian, maka itulah rehat untuknya. Wal amdul fajir, sementara hamba yang melakukan dosa-dosa besar dan tak bertaubat daripadanya, yastarihu minhul ibadu, maka para hamba, wal biladu, tempat tinggal dia, wasyajaru, pokok, wadawabu, dan juga binatang, semua akan merasa lega dengan kematian dia, akan merasa rehat dengan dengan kematian dia. 2203 terus. Maka pada baris yang keempat daripada bawah kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan annal mauta qisman, hanya ada dua jenazah. Satu jenazah yang kematian adalah permulaan rehat untuknya, dan jenazah yang kedua adalah kematian bermulanya kesengsaraan untuknya. Maka mudah-mudahan kita adalah tergolong di kalangan jenazah yang kematian adalah permulaan kebaikan, manfaat untuk kita. Okay, terus baca. Daripada Abu Qatadah, daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama. Cuma dalam riwayat Yahya bin Sa'id ini perkataannya berbunyi, yastarihu, sabda Nabi, akan berehat orang yang beriman, min azad dunya, daripada segala kesakitan dunia, wa nasabiha, keletihan dunia, ila rahmatillah. Kenapa? Sebab dia sedang pulang menuju kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 2204 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memaklumkan khabar kematian. An-na'yu, memaklumkan khabar kematian. Macam contoh, kita buat pengumuman dekat media sosial, dekat grup WhatsApp qaryah, ataupun kalaulah sebahagian negara Arab, mereka maklumkan melalui mikrofon kematian ahli qaryah supaya penduduk qaryah tahu melalui mikrofon masjid. Maka daripada sini kita nampak hukumnya adalah harus an-na'yu, memaklumkan kematian seseorang. Maka lihat pada baris yang sebentar. Mana ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi, istihbabul i'lam bil mayyit, sunnah untuk memaklumkan orang lain dengan kematian jenazah. La ala surati na'il jahiliyah, cuma jangan seperti cara jahiliyah yang membakar api, yang memalu gendang dan seumpamanya. Bal mujarrad, bahkan yang sunnah adalah sekadar maklumkan supaya orang boleh mensolatkan jenazah. Wa tashyi'i, orang boleh menghantar jenazah sampai kubur. Wa qada'i haqqi fi dhalik, dan orang boleh menunaikan tanggungjawab ke atas jenazah. Wallazi ja'a minan nahyi 'anil na'yi, adapun hadis-hadis yang ada secara zahirnya menyebut larangan an-na'yu, laisal muradu bi hadza, bukanlah maksudnya langsung tidak boleh memaklumkan tentang kematian seseorang kepada sesiapa. Wa innamal murad, maksud hadis itu adalah na'yul jahiliyah, cara mengkhabarkan kematian mengikut adat jahiliyah, al-mustamil ala zikril mafakhir, yang terkumpul pada waktu itu tentang perkara-perkara yang dilarang. Terus baca. Maka Nabi telah memaklumkan kematian Najasyi kepada orang ramai. Al-yawma alladhi mata fih,
pada hari yang sama dia telah meninggal dunia. Sebab dia masuk Islam, Najasyi ini. Fa kharaja bihim ilal musalla. Maka Nabi SAW telah membawa para sahabat ke tempat solat, ke tanah lapang. Maka daripada sini pada baris yang ketiga, pada baris yang kelima, maka kata Imam Syafi'i dan majoriti para ulama, Nabi SAW solat jenazah di tempat lapang nak menunjukkan harus boleh. Namun di sisi wayah tajuk dan hadis yang Nabi pernah solat sahabat yang bernama Suhail bin Bayda di masjid menjadi dalil bahawa solat di masjid pun adalah boleh. Sementara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Nabi solat di tanah lapang. Kenapa? Mungkin iktsarul musallin, kerana banyaknya orang yang datang untuk solat dan tak muat masjid. Dan ini adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah pada baris yang kelima tadi menyebut, wa qad yahtaju Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpandangan solat jenazah tidak boleh dilakukan di masjid. Sebab itu Nabi keluar ke musalla, ke tempat lapang. Dan musalla janaiz adalah di sebelah kiri Masjid Nabawi. Tapi zaman kita dah ditutup dengan binaan sebahagian binaan kecil. Tapi itu adalah musalla janaiz, tempat Nabi solat jenazah kebiasaannya. Terus baca. Dan Nabi SAW telah mengangkat 4 kali takbir. Maka ini pun menjadi dalil bahawa solat jenazah adalah dengan 4 kali takbir. Dan inilah pandangan mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama. Baca hadis yang selepas ni semuanya lebih kurang sama. Baca. Maka dalam hadis ini daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda beliau berkata, na'alana, Nabi SAW telah memaklumkan kepada kami tentang kematian Najasyi sahibal Habasyah, raja kepada Habsyah, fil yaumil ladzi mata fih, pada hari yang sama Najasyi meninggal dunia. Maka ini satu bentuk mukjizat Nabi, jarak yang jauh. Maka malaikat telah maklumkan kepada Nabi SAW. Faqala, maka baginda bersabda, istaghfiru, mintalah keampunan li akhikum, untuk saudara kamu. Menunjukkan beliau telah masuk Islam. Qala Ibn Shihab, wa hadatsani Sa'idul Musayyab anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW saffa bihim bil musalla, telah menyusun saf mereka di tempat lapang, di musalla. Fasalla, maka baginda telah menunaikan solat jenazah. Fakabbara alaihi 4 takbirat, maka baginda telah mensolatkan jenazah Najasyi secara ghaib dengan 4 kali takbir. Maka daripada sini pada baris yang ketiga, kata Imam Nawawi, dalilun lisyafi'i wa muwafiqih fi salati 'alal mayyit al-ghaib, maka boleh untuk mensolatkan jenazah secara ghaib ketika jenazah tu tak ada di hadapan kita. Cuma syarat dia, mestilah jenazah itu telah selesai dimandi dan dikafankan. Maka kalaulah jenazah tu dah dimandi dan dikafankan, walaupun kita tak ada di situ, maka boleh untuk solatkan jenazah tersebut secara ghaib, sebagaimana Nabi SAW telah lakukan kepada An-Najasyi, Raja Habsyah. Terus. Okey, maka Nabi SAW telah mengangkat 4 kali takbir. 2206 lebih kurang sama, baca sampai habis. Terus 2207 baca. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah menunaikan solat jenazah ala Ashamah. Maka dalam hadis ini ada nama Raja Najasyi tersebut. Siapakah nama dia? Ashamah An-Najasyi. Fakabbara alaihi 4. Maka Nabi SAW telah bertakbir dengan 4 kali takbir. Maka kebanyakan riwayat menyebut solat jenazah dengan 4 kali takbir. Namun kita akan baca beberapa pandangan dan juga amalan para sahabat. Ada yang sehingga sampai 5 dan 9 kali takbir. Nanti kita akan baca terus.
Maka di sini kata Imam Nawawi, maka Najasyi ini bukanlah nama dia. Sebab itu pada baris yang terakhir muka surat tadi kata Imam Nawawi, maka ini adalah gelaran raja bagi pemerintah Habsyah. Sebagaimana untuk orang-orang yang beriman, maka selalunya dipanggil Amirul Mukminin pada zaman tersebut. Ketika mana Raja Habsyah, maka dipanggil Najasyi, muka surat sebelah. Dan orang yang menjadi pemerintah Rom dipanggil Kaisar. Orang yang menjadi pemerintah Farsi dipanggil Kisra. Orang yang menjadi pemerintah Turki pada zaman Imam Nawawi dipanggil Khaqan. Orang yang menjadi pemerintah Mesir, maka gelaran mereka adalah Fir'aun. Maka Fir'aun itu sebenarnya bukan nama, dia adalah title kepada pemerintah Mesir. Dan juga orang yang menjadi pemerintah Mesir kadang-kala juga dipanggil Al-Aziz seperti mana dalam Al-Quran. Orang yang menjadi pemerintah Yaman pada zaman dulu dikenali sebagai Tubba', dan orang yang menjadi pemerintah kabilah Himyar dipanggil sebagai Al-Qail. Dan juga ini adalah title-title macam kita. Maka pemerintah negara kita dipanggil dengan gelaran agung dan seumpamanya. Terus 2208 baca. Maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matal yauma, telah mati pada hari ini abdun lillah, seorang hamba Allah salih yang baik. Ini menunjukkan yang Najasyi telah masuk Islam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar surat kepadanya. Dan walaupun dia tak sempat bertemu dengan Nabi kerana kesibukan dia menguruskan negara dia, tapi beliau adalah antara raja yang masuk Islam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak. Ashamah namanya. Faqama, maka Nabi telah berdiri untuk mensolatkan jenazahnya. Fa'ammana, maka Nabi telah mengimamkan kami. Wasalla alaihi, dan baginda telah mensolatkan secara ghaib ke atas jenazah Ashamah An-Najasyi. 2209 baca. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhallakum qad mata, sesungguhnya saudara seagama kamu telah meninggal dunia, fakumu, maka berdirilah kamu, fasallu alaihi, tunaikanlah solat jenazah ke atasnya. Qala, berkata perawi, fakumna, lalu kami pun telah berdiri, fasaffana saffain, dan kami telah membuat dua saf. 2210 baca. Maka Nabi SAW bersabda, riwayat Imran bin Husain, Nabi SAW bersabda, inna akhallakum qad mata, sesungguhnya saudara seagama kamu, iaitu An-Najasyi, telah meninggal dunia. Fakumu fasallu alaih. Maka daripada sini kita belajar, dia tak semestinya kita nak kena solat jenazah orang yang kita kenal, ataupun keluarga, ataupun ahli qaryah. Asalkan orang itu seagama, maka kita boleh solat jenazah ke atasnya. Maka dapat pahala satu qirat. Walaupun secara ghaib, dapat pahala satu qirat bila solat jenazah ke atas sesiapa, walaupun bukan ahli qaryah, walaupun bukan keluarga. Syarat dia adalah saudara seagama. Sebab itu Nabi solatkan ke atas jenazah An-Najasyi. Terus, maka Nabi SAW telah mensolatkan fakumu, maka berdirilah kamu dan tunaikanlah kamu solat jenazah ke atasnya, iaitu An-Najasyi. Wa fi riwayat Zuhair, inna akhakum. Terus 2211. Maka Nabi SAW sesungguhnya pernah menunaikan solat jenazah di atas kubur setelah mana jenazah itu dikebumikan. Nanti kisah detailnya akan datang. Maka ini juga menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i. Boleh solat jenazah di atas kubur. Boleh solat jenazah di atas kubur. Kalaulah jenazah itu dah dikebumikan, kita dapat tahu lambat ataupun kita selesai lambat, jenazah dah dikebumikan, boleh solat jenazah di atas kubur, dan ini adalah dalilnya. Maka sesungguhnya Nabi SAW telah mensolatkan jenazah ala qabrin, di atas kubur, ba'dama dufina, setelah jenazah itu selesai dikebumikan. Fakabbara alaihi arba'a, maka Nabi telah bertakbir solat jenazah 4 kali. Maka ini semua menjadi dalil bahawa solat jenazah itu yang disepakati adalah 4 kali takbir. Maka lihat pada baris yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
pada baris yang ketiga, yang pertama kita belajar wujubus salati alal mayyit, wajib mensolatkan jenazah dan hukumnya adalah fardu kifayah secara ijma'. Kemudian pada baris yang keempat, baginda Nabi SAW mengangkat 4 kali takbir. Begitu juga banyak hadis yang kita baca tadi adalah 4 kali takbir. Namun pada riwayat hadis Zaid bin Arqam yang mana akan datang sebanyak 5 kali takbir. Berkata Qadhi Iyad, telah berbeza hadis berkenaan tentang ini, maka ada riwayat yang menyebut 4 kali takbir dan ada juga riwayat yang menyebut 5, 6, 7, 8 kali takbir. Pada baris yang ketiga, 6, pada baris yang ke-6, kata Imam Nawawi, waqtalafatis sahabah, para sahabat pun telah berbeza pendapat, ada pandangan daripada 3 sampai ke 9 kali takbir, sampai ke 9 kali takbir. Namun pada baris bawahnya, qala Ibnu Abdul Bar, telah berkata Ibnu Abdul Bar, wan aqadal ijma', telah bersepakat semua para ulama selepas daripada itu bahawa solat jenazah adalah 4 kali takbir. Dan itulah yang kita nampak, Imam Muslim membawakan banyak hadis-hadis yang menyebut solat jenazah itu adalah 4 kali takbir. Bahkan majoriti para ulama fuqaha dan juga ulama fatwa di setiap tempat, mereka telah menekankan bahawa ijma' adalah pada 4 kali takbir. Seperti yang kita baca pada hadis-hadis yang sahih tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pada baris bawah dia, berkenaan tentang salam. Maka dalam riwayat Muslim tidak ada berkenaan tentang salam solat jenazah. Namun waqad dzakarahu ad-Daruqutni fi sunani. Imam ad-Daruqutni ada membawa riwayat berkenaan tentang salam dalam solat jenazah. Jumpa tak? Wa ajma'al ulama, dan para ulama juga telah sepakat bahawa solat jenazah ada salamnya berdasarkan hadis yang ada dalam riwayat ad-Daruqutni. Namun cuma berapa kali memberi salam, maka jumhur ulama menyebut memberi salam sekali mencukupi. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan sebahagian yang lain menyebut taslimataini, 2 kali salam. Terus baca hadis. Terus Intah Rasulullah, maka Nabi SAW telah sampai ke sebuah kubur ratab yang masih lagi segar, yang baru ditutup, yang baru ditanam. Fasalla alaih, maka Nabi SAW telah menunaikan solat jenazah ke atas kubur tersebut. Wasaffu, dan para sahabat telah membuat saf di belakang baginda. Wa kabbara arba'a, dan Nabi telah bertakbir solat jenazah 4 kali. Maka aku telah bertanya kepada Amir, man haddatsaka, siapakah yang telah menceritakan kepada kamu hadis ini? Beliau berkata, seseorang yang dipercayai, man syahidahu Ibn Abbas, orang yang mana Abdullah bin Abbas telah memberi penyaksian dia adalah orang yang dipercayai. Maka hadis-hadis ini, kata Imam Tirmizi pada baris yang kedua daripada bawah, ianya adalah menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i tentang boleh untuk solat di atas kubur. Boleh solat jenazah di atas kubur kalaulah seseorang tu tak sempat, terlambat dan seumpamanya. 2212 baca sampai habis. Hadis daripada Abdullah bin Abbas, riwayat yang lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Berkenaan Nabi SAW telah menunaikan solat jenazah di atas kubur bagi jenazah yang Nabi tak sempat nak solatkan. Walaysa 2213 pun lebih kurang sama, baca sanad dia terus. Maka hadis yang kita baru baca tadi sanadnya menunjukkan riwayat yang lebih kurang sama, menjadi dalil bahawa Nabi SAW pernah solat jenazah di atas kubur. Maksudnya di tanah perkuburan. Terus
2214 baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala qabrin. Nabi pernah menunaikan solat di jenazah di atas sebuah perkuburan. 2215 baca. Maka hadis ini lebih detail. Maka siapakah lelaki tersebut ataupun wanita tersebut? Ada kedua-dua riwayat. Maka ada seorang yang telah berkhidmat di Masjid Nabawi telah meninggal dunia. Ada sebahagian riwayat menyebut dia lelaki, ada sebahagian riwayat menyebut dia perempuan. Maka bila meninggal dunia, para sahabat anggap dia bukan orang yang Nabi kenal. Maka mereka kebumikan tanpa beritahu Nabi. Maka Nabi SAW tegur dan Nabi SAW minta untuk ditunjukkan kuburnya. Maka Nabi telah mensolatkan jenazah di tanah perkuburan untuk orang yang telah berkhidmat di masjid Nabi SAW. Terus 2150 daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna imra'atan sauda, ada seorang wanita berkulit gelap, kanat taqumul masjid, dia berkhidmat menyapu Masjid Nabawi. Kerja dia membersihkan masjid. Zaman tersebut mana ada siap, maka dia buat kerana pada waktu itu berkhidmat untuk Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian perawi menyebut au syabah, yang orang ini bukannya perempuan tetapi adalah seorang lelaki yang muda, seorang pemuda. Fafaqadaha, maka Nabi SAW telah mendapati dia tak ada. Nabi tak nampak dia lama. Mana wanita ataupun remaja tersebut. Maka Nabi SAW telah bertanya tentangnya, anhu ataupun tentang lelaki tersebut. Maka mereka menjawab, mata, dia telah meninggal dunia wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW tegur pada sahabat, afala kuntum adzantumuni, mengapa tidak kamu memaklumkan kepadaku? Maka para sahabat berkata, fa'aka'annahum sagharu amraha, seolah-olah mereka menganggap remeh kedudukan lelaki ataupun wanita itu di sisi Nabi. Mereka ingat Nabi SAW tak perasan kewujudan keberadaan wanita itu yang membersihkan masjid Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, dulu ni, tunjukkanlah kepadaku kuburnya. Fadalluh, maka para sahabat telah tunjukkan. Fasalla alaiha, maka Nabi SAW telah salatkan ke atas jenazah orang tersebut. Kemudian baginda bersabda, inna hadhil kubur, sesungguhnya tanah perkuburan ini mamlu'atun zulmah, penuh dengan kegelapan ke atas penghuninya. Dan sesungguhnya Allah telah menggunakan cahaya yang terang kepada mereka bisalati alaihim, dengan sebab aku menunaikan solat ke atas mereka. 2216 baca. Adalah Zaid. Zaid di sini bermaksud Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Adalah Zaid bin Arqam apabila solat jenazah, maka dia akan dengan 4 kali takbir. Wa annahu kabbara ala janazah, dan beliau pernah mengangkat untuk satu jenazah 5 kali takbir. Fasa'altu, maka aku telah bertanya kepada dia. Maka beliau berkata, kana Rasulullah yukabbiruha, adalah Nabi SAW pernah melakukan dengan 5 kali takbir. Tapi kita dah sebut ijma' sepakat menyebut 3 kali takbir. 2217 baca. Maka daripada sini bermula berkenaan tentang sunnah ada 2. Satu, apabila kita tak mengiringi jenazah, tapi jenazah lalu, maka Nabi perintahkan untuk berdiri. Persoalannya, adakah hukum tersebut masih ada ataupun mansuh? Imam Syafi'i menyebut mansuh. Yang kedua adalah sunnah kalaulah kita iring jenazah. Kalau kita iring jenazah sampai ke tanah perkuburan, maka kalaulah kita iring jenazah sampai ke tanah perkuburan, sunnah untuk tak duduk, kecualilah kalau tak larat. Sunnah untuk tak duduk sampailah jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka barulah boleh untuk duduk. Terus baca. Daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, idza ra'aitumul jinazah, apabila kamu nampak jenazah melewati, faqumu, maka berdirilah untuk jenazah tersebut. Maka ini satu perintah.
Sampai bila kena berdiri? Hatta tukhallifakum, sampailah jenazah tersebut meninggalkan meninggalkan kamu, au tuda'a, ataupun sampailah jenazah tersebut diletakkan. Maka di sini kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, maka hukmul qiyam lil janazah, hukum berdiri apabila ada jenazah yang melewati. Maka pada baris yang ketiga daripada bawah kata Imam Nawawi, ikhtalafan nasu fi hadhil mas'alah, telah berbeza pendapat para ulama tentang persoalan ini. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i menyebut al-qiyamu mansuh, berdiri apabila jenazah melewati hukumnya adalah mansuh. Sementara Imam Ahmad, Ishaq bin Rahway dan yang lain-lain menyebut huwa mukhayyar, ada pilihan. Sama ada nak berdiri boleh, tak nak berdiri pun boleh ketika jenazah melewati. Waqtalafu, dan berbeza pula pendapat para ulama berkenaan tentang seseorang yang menghantar jenazah di tanah perkuburan. Maka adakah pada waktu itu boleh terus duduk? Maka majoriti para ulama, para sahabat menyebut la yakun, janganlah dia duduk sehingga jenazah tersebut telah dimasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam tanah perkuburan. Wan nashu, adapun hukum yang mansuh adalah bagi orang yang diminta untuk berdiri apabila jenazah melewati. Tapi orang yang hantar sampai kubur, sunnah untuk dia berdiri sampailah jenazah tersebut dimasukkan ke dalam kubur. Terus, minta maaf, maksud daripada tudak di sini bukanlah sampai dimasukkan ke dalam kubur, sampailah jenazah itu diletakkan. Sampailah jenazah itu diletakkan, maka boleh untuk duduk. Tak semestinya masuk dalam kubur, tapi sampailah jenazah itu diletakkan. Terus baca. Ini semua hadis-hadis berkenaan tentang kalau jenazah melewati, maka berdirilah. Terus. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, "Idza ra'a ahadukumul jinazah", apabila salah seorang daripada kamu melihat jenazah, fa illam yakun masyiya, kalaulah dia tidak berjalan mengiringi jenazah, falyakum, maka bila jenazah tersebut lalu, maka hendaklah dia berdiri, hatta tukhallifah, sehinggalah jenazah tersebut menghilang, menjauh daripada pandangannya, au tuda'a, ataupun jenazah itu diletakkan, min qabli an tukhallifah, sebelum sempat jenazah itu menjauh meninggalkannya. Maka kalaulah jenazah lalu Nabi suruh berdiri, maka ini adalah di awal Islam, hukumnya majoriti para ulama menyebut telah mansuh. Maka bila jenazah lalu tak perlu untuk berdiri. 2219 baca. Maka Nabi SAW bersabda, panjang sanad dia, "Idza ra'a ahadukumul jinazah", apabila salah seorang daripada kamu melihat jenazah, falyakum, maka hendaklah dia berdiri, hina yaraha, sewaktu melihat jenazah tersebut, hatta tukhallifah, dan nak berdiri sampai bila? Berdirilah sampai jenazah tersebut menjauh meninggalkan dia, sampai dah tak nampak. In kana ghairu muttabi'iha, bagi orang yang tidak turut bersama mengiri jenazah. Nampak jenazah, dituntut untuk berdiri. Tapi ini adalah di awal Islam, hukum ini telah mansuh, seperti nanti yang kita akan baca pada riwayat 2227. Baca. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza taba'tum jinazah", apabila kamu menghantar jenazah, fala tajlisu, maka janganlah kamu duduk, hatta tuda'a,
sehingga jenazah tersebut diletakkan terlebih dahulu. Maka ini hukum lain. Ini bukan kalau jenazah melewati. Ini seorang yang hantar jenazah. Maka orang yang hantar jenazah sunnah untuk kekal berdiri sampailah jenazah tersebut diletakkan terlebih dahulu. 2221 baca. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumul jinazah," apabila kamu melihat jenazah, faqumu, maka berdirilah. Faman tabi'aha, dan barang siapa yang ikut mengiringi jenazah, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, hatta tuda'a, sehingga jenazah tersebut diletakkan terlebih dahulu. Maka dalam mazhab Syafi'i hanya hukum yang kedua. Orang yang mengikuti jenazah, maka sunnah untuk dia kekal berdiri sehinggalah jenazah tersebut diletakkan. 2222 baca. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, baginda bersabda, hadis ini menunjukkan kalaulah awal Islam, jenazah yang bukan Islam pun Nabi suruh para sahabat untuk berdiri. Maka telah melewati jenazah, satu jenazah. Faqamalah Rasulullah, maka Nabi SAW telah berdiri untuk jenazah tersebut. Wa kumna ma'ah, dan kami pun telah berdiri bersama dengan baginda. Namun kami berkata, wahai utusan Allah, innaha Yahudiyah, ini adalah jenazah Yahudi, wanita Yahudi. Maka Nabi SAW bersabda, innal mauta faza', sesungguhnya kematian itu sesuatu yang menakutkan. Fa idza raaitumul jinazah, apabila kamu melihat jenazah siapapun agamanya, fakumu, maka berdirilah. Tapi kita dah belajar hukum ini adalah mansuh dan tidak lagi sunnah untuk diamalkan. 2223 terus. Maka Nabi SAW kata Jabir akan berdiri untuk jenazah marrat bihi, yang melewati Nabi, hatta tawarat, sehingga jenazah tersebut menghilang daripada pandangan mata Nabi SAW. Maka ini hukumnya telah masuk. 2224 pun lebih kurang sama, baca sampai habis. Maka cuma dalam riwayat ini ada penambahan perkataan Yahudiyah, jenazah wanita Yahudi yang meninggal pun Nabi SAW berdiri. 2225 terus. Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, mereka berdua berada di tempat yang bernama Qadisiyah. Famarrat bihima jinazah, maka telah melewati Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad akan satu jenazah. Faqama, maka mereka berdua telah berdiri. Faqila lahuma, maka dikatakan kepada mereka berdua, innaha min ahlil ardi, sesungguhnya ini adalah jenazah orang yang tidak Islam daripada penduduk kampung tersebut. Innaha min ahlil ardi, baris yang terakhir, ma'nahu jinazatun kafir min ahli tilkal ard, orang yang bukan Islam daripada penduduk kampung tersebut. Faqala, maka mereka berdua berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah melewati baginda satu jenazah, maka Nabi SAW telah berdiri. Faqila lahu, maka dikatakan kepada baginda, innahu Yahudi, wahai Rasulullah, ini adalah jenazah orang Yahudi. Maka Nabi SAW bersabda, alaysat nafsa, bukankah itu masih lagi manusia yang adalah manusia? Maka Nabi suruh berdiri. Namun hukum ini adalah mansuh seperti riwayat yang bakal kita baca sebentar lagi. 2226 baca sampai habis. Maka moga Allah kurniakan kesihatan buat Khadijah Yahya yang sedang sakit. Allahumma shfiha shifaan kamila shifaan la yughadiru saqama wala alama. Adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi wa'afi antal mu'afi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala alama. Riwayat 2227, baca sanadnya, daripada sini bermula,
riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa perbuatan berdiri ketika mana jenazah melewati, maka ianya adalah mansuh berdasarkan riwayat-riwayat di sini. Terus maka Sa'ad bin Mu'az berkata, Nafi' bin Jubair telah melihat aku. Wa nahnu fi janazatin, ketika mana lalunya satu jenazah, qa'imah, kami berdiri. Wa qad jalasa, dan pada waktu itu beliau duduk. Yantaziru, menunggu. An tuda'al jinazah, sehingga jenazah tersebut diletakkan. Maka Nafi' bin Jubair berkata kepadaku, iaitu kepada Sa'ad bin Mu'az, Ma yuqimuka, apakah yang menjadikan kamu berdiri ketika mana jenazah lalu? Maka berkata Sa'ad bin Mu'az, Antaziru, aku menunggu jenazah tersebut diletakkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faqala Nafi', maka berkata Nafi', fa inna Mas'ud bin Al-Hakam, sesungguhnya Mas'ud bin Hakam telah meriwayatkan kepadaku hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, annahu qala, bahawa kata Sayyidina Ali, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada awalnya bila jenazah lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdiri. Summa qa'ada, namun kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kekal duduk. Maka ini hadis Sayyidina Ali, para ulama jadikan sebagai dalil bahawa apabila jenazah melewati, tidak lagi perlu untuk berdiri kerana ianya telah mansuh berdasarkan hadis Sayyidina Ali ini. 2228 baca. Lebih kurang sama, baca sampai habis. Maka Ali bin Abi Talib ada berkata berkenaan tentang jenazah. Sesungguhnya Nabi SAW qama, pada awalnya berdiri bila jenazah lalu. Summa qa'ada, kemudian Nabi duduk dan tidak lagi berdiri. Terus wa innama haddatha bidzalika, maka kata Imam Muslim, hanya senya Nafi' bin Jubair meriwayatkan hadis ini, lianna Nafi' bin Jubair, kerana sesungguhnya Nafi' bin Jubair telah melihat Waqid bin Ammar berdiri untuk jenazah sehinggalah jenazah tersebut diletakkan. 2229 lebih kurang sama, baca sampai habis. Terus 2230. Ali radhiyallahu ta'ala telah berkata, Ra'ayna Rasulullah, Nabi SAW, kami telah melihat Nabi SAW, apabila ada jenazah melewati, maka baginda berdiri. Fakumna, lalu kami pun berdiri. Wa qa'ada, namun apabila kami melihat Nabi SAW kekal duduk bila jenazah lalu, faqa'adna, maka kami pun kekal duduk. Yakni fil jenazah, apabila ada jenazah melewati dan lalu. Maka ini semua dalil bahawa bila jenazah lalu tak perlu lagi berdiri, hukumnya telah mansuh. Telah terbatal berdasarkan hadis Sayyidina Ali. 2231 baca sampai habis. Terus riwayat yang ke-2232 dan juga ada beberapa riwayat berikut menunjukkan kepada kita doa yang Nabi SAW pernah baca bila ada jenazah yang meninggal dunia. Terus baca. Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Salla Rasulullah, Nabi SAW telah menunaikan salat ke atas satu jenazah. Fahafiztu, lalu aku telah menghafal daripada doa baginda Nabi SAW. Maka waktu itu Nabi SAW mendoakan. Sama-sama kita baca. Allahumma ghafir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi' madkhalahu, واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا
khairan min darih wa ahla khairan min ahli wa zawja khairan min zawjih wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min azabil qabr wa min azabin nar. Maka apakah terjemahannya? Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah jenazah, warhamhu, rahmatilah ia, wa afi, ampunkan kurniakanlah afiah, kesejahteraan kepadanya, sejahterakanlah ia, wa'fu anhu, maafkanlah dia, wa akrim nuzulah, muliakanlah tempat tinggalnya di alam barzah, di alam kubur dan di hari akhirat, wa wasi' madkhalah, luaskanlah tempat tempat kemasukannya, iaitu tanah perkuburan, waghsilhu, basuhlah ia dengan air, dengan salji dan juga dengan sesuatu yang sejuk, wa naqihi, dan bersihkanlah dia daripada dosa-dosa sebagaimana engkau ya Allah telah bersihkan pakaian yang putih daripada kotoran, wa abdilhu, tukarkanlah untuknya tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia, keluarga yang lebih baik yang menjadi peneman daripada keluarganya yang di dunia, wa zaujan, pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia, masukkanlah dia ke dalam syurga dan jauhkanlah dia daripada siksa kubur dan daripada azab api neraka. Berkata Auf bin Malik, bila didengar Nabi SAW mendoakan untuk jenazah ini, hatta tamannaitu, aku amat berharap bahawa akulah yang menjadi jenazah tersebut, supaya beroleh doa Nabi SAW ini. 2200 tahwil baca. 2223 baca. 2234 baca, lebih kurang sama. Cuma ada sedikit sebanyak perkataan doanya yang berbeza, tapi secara majoriti doanya adalah sama. 2234 baca sampai habis. Maka Nabi membaca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi. Maka ada takdim dan takhir pada riwayat ini. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa barad. Maka riwayat ini menyebut perkataannya madkhalah bi fathil mim, dan ada sebahagian yang membaca dengan bi dhammil mim mudkhalah. Kemudian wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih waqihi. Maka dalam riwayat ini datang dengan perkataan waqihi, dalam riwayat tadi dengan perkataan wa a'idhhu waqihi fitnatal qabri wa azaban nar. Maka qala Aufun, berkata Auf bin Malik, fatamannaitu, maka aku sangat berharap bahawa kalaulah aku yang menjadi mayat tadi kerana nak mendapatkan doa Nabi SAW bagi jenazah tadi. Oh, tumpah. Siapa buat tumpah? Atia buat tumpah. Lap. Ambil tisu lap. Okey, riwayat 2235 kita akan sambung jam 3 petang nanti insya-Allah. Maka ini menceritakan berkenaan dekat mana Nabi SAW berdiri apabila adanya jenazah. InsyaAllah kita akan sambung riwayat 2235 daripada Sahih Muslim jam 3 petang. Terima kasih semua. Jumpa lagi.